Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah nahmaduhu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa habibuhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik serta keizinannya dapat kita sama-sama berkumpul sekali lagi di malam yang penuh dengan keberkatan ini, insyaallah. Hari ini kita dah masuk hari yang ke-17 Sa'ban 1437 Hijriah, ya. Maknanya dah lebih daripada nisfu tu, maknanya dah lebih daripada separuh. Dan tak lama lagi insya-Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan keberkatan, bulan rahmat, bulan menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah pada malam ini juga, seperti mana saya janjikan pada hari itu, saya akan bercerita tentang persoalan puasa, serba sedikit tentang puasa, insyaAllah. Puasa dari sudut bahasa bererti menahan daripada sesuatu, sama ada kata-kata ataupun makanan. Ya, saya ulangi. Puasa dari segi bahasanya menahan daripada sesuatu, sama ada kata-kata atau makanan. Kenapa disebut situ kata-kata? Nah, macam kita Allah Subhanahu dalam saya selalu sering menceritakan dalam Quran itu ada 3 perkara pokok utama tentang persoalan ketuhanan, dan yang keduanya tentang persoalan syariat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita erti kehidupan, diberikan tarbiyah, diasuh, dididik, semua perkara. Bukan maknanya dalam dunia ni boleh berlaku, bukan dalam dunia ni tak boleh berlaku. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang hak, ada yang batil, ada perintah, ada larangan. Begitulah seadanya. Nah, itu perkara yang kedua saya sekali menceritakan dalam Quran. Begitu juga dalam soal perkata-kata. Maknanya dalam berpuasa itu bukan puasa itu semata-mata menahan daripada lapar, menahan daripada makan minum saja. Bahkan semuanya kena puasa, bang, kalau kita nak mendapat markah yang penuh. Nah, maknanya kata-kata pun kena jaga. Jangan kita cakap sembarangan. Satu lagi perkara yang selalu kadang-kadang kita ni lalai. Orang sangka sembahyang Jumaat itu sembahyang yang 2 rakaat itu je. Tapi sebenarnya tidak. Sembahyang kalau kita nak pahalanya yang banyak, sebab kenapa? Kurniaan Allah kepada umat Muhammad SAW. Kenapa dia suruh kita sembahyang Jumaat? Baru-baru ini timbul soalan itu. Ustaz, apakah hukumnya kalau waktu sembahyang Jumaat saja dia terlambat? Sembahyangnya mungkin sah, tapi pahala Jumaat kita dapat. Sebab di antara sembahyang Jumaat dengan mendengar 2 khutbah itu termasuk rukun dia. Kalau tak sengaja tu dah cerita lah. Ataupun dia sengaja dah datang masjid tapi buat nohin, dia buat tak tahu jadi luar. Umpamaan contoh, sembang, ya, tunggu khatib habis baru dia masuk. Maknanya sia-sia je Jumaat dia. Masuk sia-sia tu pahala Jumaat dia tak dapat. Sembahyangnya mungkin sah, dapat cuma sah pahala sembahyang Jumaat. Maknanya pahala Jumaat tu tidak ada. Sebab ya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu mengatakan, maknanya pada hari Jumaat itu hari raya umat Islam seminggu sekali. Makanya kita kena hati-hati.
Kan banyak kadang-kadang lah, tapi di sini tak ada lah. Di sana kadang-kadang dah tahu Jumaat sembang, isyak okok di luar sana. Bilalnya baru, apa komat baru terhege-hege masuk, maka tak dapat apa-apa dia. Nah, sebab itulah saya katakan kalau kita mengkaji dalam ilmu tasawuf, sok depan tu berapa pahala dan sebagainya. Dia sebagai sebut satu-satu. Nanti kita kena faham. Maknanya dalam Jumaat tu pun ada peraturan dia, ada undang-undang. Dalam puasa pun begitu juga, ada undang-undang dia, ada peraturan dia. Bukan semata-mata kita puasa yang kita tahu menahan makan, minum. Wah, cakap acin dan dia cakap, tak boleh. Semuanya kena puasa. Baik. Puasa dari sudut syarak bererti menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari disertai dengan niat. Itu dari segi syaraknya. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Mesti dia niat. Bila waktunya niat? Mesti ada mulanya waktu niat tu bila puasa. Masuk saja terbenam matahari boleh kita niat. Waktu berbuka tu kita boleh niat. Lepas buka tu kita boleh niat kalau kita nak. Dan diharuskan kita berniat tu ulang-ulang, tak masalah. Tak jadi membatalkan puasa. Kadang-kadang kita lepas tarawih kita niat. Selalunya orang buat waktu sahur niat. Berulang-ulang tak ada masalah. Yang persoalannya jangan sampai tak niat udah. Kalau tak niat maknanya dia tak dapat puasa. Dia mesti niat. Waktunya daripada tenggelam, maknanya huruf syam, masuk berbuka tu kita boleh niat. Lepas berbuka kita boleh niat. Lepas tarawih kita boleh niat. Balik tarawih pun kita boleh niat. Nak tidur kita pun niat. Sahur pun boleh niat. Sebelum terbit fajar. Terbit fajar ni sebelum terbit matahari. Itu boleh niat. Kalau dah lepas terbit matahari, lepas subuh baru niat, tak sah niat. Tak payah puasa. Tak ada puasa lah betul dia. Dah lepas waktunya dah. Itu ya, itu maksud niat. Sejarah pensyariatan puasa. Puasa Ramadan difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Sebelum itu puasa telah diketahui oleh umat-umat sebelumnya dan juga ahli kitab hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam." Kenapa Allah suruh kita puasa? Kenapa Allah suruh kita solat? Kenapa Allah suruh kita berzakat? Kenapa payah-payah pergi Mekah? Kalau di sini kenapa disuruh kita puasa? Kalau disebut di situ dia tak sebut ya ayyuhan nas, dia tak sebut ya ayyuhal insan, disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Maksud beriman tu orang tu Islam yang benar-benar yakin kepada Allah, yakin kepada hari kiamat, yakinlah besok ada hari akhirat. Puasa makna kutiba bimakna furida atau bimakna wujiba. Aku wajibkan ke atas kamu puasa, aku fardukan ke atas kamu puasa. Persoalannya kenapa disuruh kita puasa? Allah sayang kepada kita sebenarnya. Sayang kepada umat Muhammad SAW itu disayang. Makanya disuruhnya kita puasa menuai, Pak. Menuai tak musim menuai. Musim buah setahun sekali ya. Maknanya amalan kita yang dijanjikan oleh Allah berganda-ganda macam itulah menuai. Iza jaa awwalu syahr Ramadan futihat abwabus sama wa abwabul jannah. La tuqlik illa akhir laila min. Apabila datang saja awal Ramadan tu bila? Kalau kita puasa esok hari Senin, malam Senin tu dikira awal Ramadan. Masuk maghrib ya maghrib Ramadan. Malam puasa tu, malam Senin kalau panjang umur. Masuk saja malam Ramadan, futihat abwabus sama wa abwabul jannah, dibuka segala pintu-pintu langit dan dibuka segala pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Masuklah, siapa tak nak masuk surga? La tughliq illa akhir laila minhu. Tidak ditutup kecuali akhir Ramadan. Maknanya sebulan utuh dibuka. Itu ganjaran, maknanya janji Allah tu. Maknanya janji Rasulullah kepada umat dia. Begitulah musim menuai.
Maknanya apabila datang bulan Ramadan, dibukakan segala pintu-pintu langit dan dibukakan segala pintu-pintu surga, tidak ditutup kecuali akhir Ramadan, malam raya, malam yang paling seronok. Malam raya itulah kita berbuka ramai-ramai, anak beranak balik kampung, sibuk dengan lemangnya, mungkin sibuk dengan ya nak raya kan, balik kampung dan sebagainya. Malam raya itulah masuk saja terbenam matahari, dikatuk balik kedua-dua pintu itu tadi. Makna dikatuk bukan maknanya kita beramal ibadah selain daripada bulan Ramadan Allah tak beri ganjaran. Tak, Allah tetap berikan ganjaran, tetapi ganjarannya tidak sama seperti Ramadan. Ramadan dah habis, tunggu setahun depan, tunggu setahun lagi. Jangankan setahun, yang tinggal 12 hari ini pun tak sempat tidak, sabar je lah. Nah, yang tinggal 12 hari lebih kurang ni pun tak sempat tidak. Semua jadi buah kuasa Allah. Sebab itu saya katakan ditutupnya pintu-pintu tadi malam raya. Malam raya kan malam paling seronok. Orang nak bergaduh pun kadang-kadang malam raya, bang. Ya Allah, raya punya pasal lepas raya bercerai, bang. Saya teringat lagi, ya Allahu Akbar. Dia dah janji dah, si suami isteri tu dah kahwin kat bote, tapi bukan bote kanan lah, bote sana, bote kiri. Dah berjanji. Dia dah 3 tahun berjanji, dah beraya kat sini dah 3 tahun dah. Bini dia jauh Hulu Terengganu lah. Jadi awal Ramadan, dalam sekira-kira 2, 3, 4 hari Ramadan, suaminya berjanji dengan isterinya. Ini kerana saya ceritakan tadi malam raya tu ya. Kerana orang yang seronok tu malam raya, bang. Yang seronok malam raya, malam raya pertama tu yang seronok. Malam raya kedua, ketiga, keempat dah tak seronok dah. Malam raya orang nak berebut, nak bergaduh pun malam raya lah. Bergaduh laki bini pun malam raya. Nak berebut malam raya. Jadi dia ada janji dengan isterinya, okeylah Liza, tahun ni kita raya kat Hulu Terengganu ya, katanya. Bininya punya seronok, bang, yang ungin. Oh, sepanjang puasa tu dia seronok. Nak balik kampung dah 3 tahun dia dari sini, memendam rasa. Terbayang, oh dah siap-siap dah. Pertengahan Ramadan, baiknya dah siap, bang, nak balik kampung. Okey, dah siap. Dekat-dekat nak raya tak jadi balik. Allahu Akbar. Tak jadi balik, bang. Masam mukanya. Tak tegur siapa dah. Diam dia. Lepas raya datang pejabat minta cerai, bang. Gara-gara raya. Banyak hikmah yang saya dapat daripada ilmu ini sebenarnya. Lepas raya lebih kurang 10 hari, dia datang pejabat. Dengan ceritanya memang bercerai. Gara-gara janji tak dapat. Saya tanyalah, kenapa kamu tak apa masalah? Gini dah janji gini. Saya panggil lakinya. Kenapa kamu tak jadi balik? Saya tanya dia lah, kamu dah janji awal-awal dah 3 tahun bini kamu mengalah. Kenapa kamu tak jadi balik? Saya tanya macam tu je. Jauh sangatlah ustaz, katanya. Oh, jauh ya. Kamu duduk mana? Bote. Dia tak tahu lah bote kiri, bote kanan, saya tak tahu. Bote. Oh, bote. Tapi kalau kamu dah tahu jauh, kamu cari jauh-jauh buat apa? Kamu bote kanan, cari bini bote kiri, udahlah. Nah, sekarang kau menyesal pula katanya jauh lah, itulah, inilah, macam-macam. Tak boleh so menyesal. Kau ada anak-anak. Kesian. Kita mesti ada perasaan, bang. Ada manusia tu kena ada setimbang rasa. Jangan mentang-mentang kita ni suami kena ikut cakap kita. Tak boleh, bang. Tak boleh. Walaupun sebab tu syariat mengajar kita kan tak boleh. Yang keduanya, bapak saya tak bagi. Kenapa pula bapak tak bagi? Sebenarnya bapak tak ada kuasa. Kalau anak ni dah nikah tu, bang, dia lah dia buat usaha sendirilah, pulanglah. Dia pun ada perasaan. Gilo lah dah 3 kali kat bote dah, bagilah dia balik sana. Dia pun teringin nak beraya dengan mak bapaknya. Kenapa pula bapaknya nak nahan? Bapak sebagai nasihat dia, dia tak boleh menjatuhkan hukum, bang. Tak boleh. Kesian dia. Mungkin dia dah lama dah menahan dia, bang. Lain-lainnya habis. Duit tak mencukupi lah. Kalau kamu tak balik tak apa, kamu ada timbang rasa, kamu tak balik tak apa. Bini kamu hantar balik dengan anak-anaknya, biar naik bas. Biar keluarga dia nunggu kat Hulu Terengganu. Saya rasa tak ada masalah. Dia perjalanannya juga 9 jam, ada apa?
Engkau biarlah beraya duduk dengan mak kamu, duduk dengan aku, tapi bagi dia peluang balik. Naik baik, belikan tiket. Bagilah duit saku sikit-sikit biar dia beraya sana. Esok lepas raya balik ke. Belikan tiket siap-siap pergi balik. Tak payah naik kereta kalau belanjanya besar. Saya kata macam tu. Kenapa saya cerita macam tu? Gara-gara berebut malam raya. Malam raya itu tadi kan seronok. Seronoknya itu malam raya, bah. Memang ya saya tak nafikan seronoknya malam raya, jumpa dengan family, adik-beradik, jumpa dengan mak ayah. Seronok. Tiba-tiba dah jadi tak jadi. Lepas raya datang jabat. Gara-garanya balik kampung nak raya. Saya katakan tadi kan, apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu langit, dibukakan pintu surga. La tuqlik illa akhir laila minhu. Tidak ditutup kecuali akhir Ramadan, malam raya. Masuk saja maghrib, kedua-dua pintu itu ditutup balik. Bukan maknanya kita beramal ibadah selain daripada Ramadan Allah tak berikan ganjaran. Tak, Allah tetap berikan ganjaran, tetapi ganjarannya tidak sama seperti mana Ramadan. Ramadan dah habis. Malam itu tak ada tarawih. Siapa tarawih ngadi-ngadi, tak dapat apa-apa, bahkan berdosa dia. Kita mengada-ngada tu yang tak boleh. Itu yang kata bid'ah. Malam raya di tarawih. Padahal ibadah tak apa, kita ni ibadah las. Malam raya kita tarawih, lepas tarawih kita takbir. Tak boleh. Walaupun tarawih nak ibadah, tak boleh hukumnya. Malam tu tak ada tarawih, kita takbir. Siapa yang tarawih ngada-ngada. Wa kulli bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Itu dah rasul ayat. Nampak? Walaupun nampak ibadah kan, tapi tak boleh. Walaupun kita puasa, dilarang kita puasa satu Syawal. Aku nak puasa juga katanya, biar aku lebih. Tak boleh, haram puasa. Walaupun nampaknya ibadah kan, hukumnya macam tu, syariat macam tu. Baiklah, Rasulullah kata lagi, barang siapa di antara umat-umat. Siapa di umat dia? Kita lah. Siapa di antara umat-umatku, sama ada laki-laki ataupun perempuan, yang sujud pada malamnya. Sujud tu rupa-rupanya sembahyang tarawih. Allah akan suratkan baginya satu sujud alfun wa alfu subumi'ah, 1000 hingga 1700 ganjaran satu sujud daripada tarawih itu. Betul. Saya katakan tadi musim menuai. Sayangi Tuhan kepada kita. Sujud tarawih, sekali sujud dibayar 1000 hingga 1700 ganjaran. Punya pemurahnya Allah. Saya dah kira, Pak. Semua saya dah kira. Satu sujud 1700, 8 rakaat 16 kali sujud. Witirnya ada 6, ada 3 rakaat, ada 6 kali sujud. Nah, maknanya semuanya ada 22 kali sujud. 22 kali sujud kali dengan 1700, jumlahnya semua 37.200 satu malam tarawih saja. Itu baru tarawih saja, Pak. Sebab terugi tak buat tarawih. Ya, perempuan-perempuan pun boleh datang masjid, disediakan tempat. Boleh. Tak boleh datang masjid sembahyang kat rumah. Maksud saya apa? Jangan kita lepaskan peluang-peluang itu. Satu malam akan dibayar 37.200 ganjaran. Tak nak. Satu malam. Itu tak banyak, bang. Siapa yang pergi Mekah lagi dahsyat. Siapa tengok Kaabah saja 600 ganjaran. Siapa yang sembahyang Jumaat, maknanya berjemaah bukan Jumaat, sembahyang berjemaah di Mekah, 100.000 ganjaran, nampak? Tapi itulah nak pergi Mekah bukan senang. Kena susah-susah payah sikit. Makanya apabila dari sampai ke Mekah, jangan kita lepaskan peluang-peluang itu. Jangan kita lepaskan gitu saja. Rebut peluang itu. Nak pergi Mekah adalah susah. Sampai di Mekah jangan kita buang masa. Rebutlah peluang itu. Sama juga dengan Ramadan. Ramadan datang setahun sekali. Dah sampai Ramadan, jangan kita buang masa. Sebab itu dimasukkan di sini, ya ayyuhallazina amanu kutiba bimakna wujiba atau bimakna furida, aku fardukan. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita bukan saja-saja kosong-kosong. Tak. Bukan sia-sia, tak. Ganjarannya banyak. Cuma kita yakin dengan tak yakin, percaya dengan tak percaya. Itu baru sembahyang tarawih, no. Belum cerita lain lagi, Bang. Belum murid, belum tadarus, belum qiyamul lail, belum sahur, belum sedekah. Cuma kita nak dengan tak nak, percaya dengan tak percaya. Sebab itu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran-ganjaran itulah nak kita bawa kepada seri ketiga esok. Dibawa kepada akhirat esok.
Itu yang digambarkan dalam khutbah Jumaat pun, kalau tak silap saya, kalau dibaca pun dah ceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada malam 27 Rejab. Rasulullah ditemani oleh Jibril dan ditemani oleh Israfil naik ke atas langit. Apa yang dilihat dari Rasulullah sepanjang naik ke atas? Apa yang dilihat? Melihat keadaan manusia. Ramai manusia menyesal pada waktu itu. Mohon kepada Allah, merayu, minta balik, dihantar balik dunia, nak tebus balik kesalahan-kesalahan dia, tapi tak boleh buat apa. Mengempupkan kepala dia di batu, tapi tak mati, Pak. Tak mati, hidup balik. Otaknya berterabur keluar, hidup balik. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Pada hari itu mati pun tidak, hidup pun tidak. Dalam surah Sabih itu kita baca dah, bukan kita tak baca. Summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Allah beritahu dah. Dan dalam Quran juga yang bersangkut dengan poin itu pun Allah begitu. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaka saffan. Saya teringat lagi, terbaca WhatsApp baru lagi ni, imam besar Madinah meninggal. Umur dia dah 82. Seminggu sebelum dia meninggal dibaca ayat ni lah. Masuk dalam WhatsApp, Allahu Akbar. Mungkin dia dah terasa lah bang, dia nak mati lah, saya rasa. Jemaahnya menangis, semuanya menangis. Ayat ini menceritakan tentang persoalan besok. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaka saffan saffa waji'a yawma izin bi jahannam yawma izi yatazakkarul insan wa anna lahu zikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan lupa ya, jangan lupa. Nanti bumi ini akan digoyangkan berturut-turut, kiamat. Dah habis prosesnya, waja'a rabbuka wal malaka saffan saffa. Datang Tuhanmu beserta malaikat berbaris-baris. Allahu Akbar. Kapet merah sudah dipasang. Singgah sana sudah siap. Neraka Jahannam sudah didatangkan, pintunya sudah dibuka. Di mana nak mengambil pengertian pada waktu itu? Itu yang dempuk kepalanya bangkat batu, pecah. Itu yang dilihat oleh Rasulullah waktu Mi'raj. Menyesal mereka, merayu kepada Allah, ya Allah, ngapalah aku tak datang sembahyang masjid, ngapalah aku tak solat, ya Allah, padahal ganjarnya solat, gara-gara aku tak solat aku jadi macam ni. Tapi dah menyesal tak boleh pada waktu itu. Dia empuknya, keluar otaknya, hidup balik, menyesal. Ya Allah, rumah aku depan masjid dia, bukan di Jawa Kuno, tapi aku jarang-jarang datang masjid. Ya Allah, ngapalah aku tak puasa, ya Allah. Ganjarnya puasa begitu besar, ya Allah. Ngapain aku tak puasa? Kalau tak puasa, makan mie hilang. Minumnya ketum pula, Allahu Akbar. Ngapalah aku tak puasa, ya Allah. Ruginya padahal pahala puasa, ya Allah, bukan teruk benar puasa. Sehari 2 hari je, lepas tu seronok. Ngapu aku tak puasa, ya Allah. Tapi menyesal tu tak boleh, bang. Dia zuak, dia rentang kepala dah, menyesal no lah dia. Mohon kepada Allah, balik, patah baliklah ke bumi, ya Allah. Aku nak tebus balik dosa aku, ya Allah. Tapi tak boleh lah. Habis dah, tutup dah. Ya Allah, kenapa laku itu sangat dengan diri aku, ya Allah, kenapa aku keras sangat. Baru dinyesalkan Pak Mat. Ya Allah, duit aku banyak, ya Allah. Dalam bank saya cerita dalam duitnya banyak. Bawa tilang ada, bawa bantai ada. Dalam tempat yang berai pun ada duit aku, ya Allah. Lalainya anak beranak aku bergaduh, ya Allah, ruginya aku. Kalau aku belanjakan dengan sebaik-baiknya kan untung aku, ya Allah. Petang 50 dah. Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Allah beritahu dah. Itu gambaran.
Ini saya katakan tadi, kenapa kita puasa? Ganjaran-ganjaran yang kita nak dapat tu kita nak bawa ke sana lah. Bawa ke sedi sana, nak bawa ke sedi ketiga. Biarlah banyak mana yang kita nak bawa, mudah-mudahan menyelamatkan kita daripada api neraka jahanam. Semata-mata mencari bekalan untuk dibawa ke sedi ketiga besok. Sedi ketiga itu apa? Apakah yang akan berlaku setelah kita kiamat nanti? Manusia akan mati, kita pun akan mati. Yauma izi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Tu a'mal. Nanti manusia akan berduyun-duyun ujung masa dengan bermacam-macam keadaan untuk melihat amalannya. Amalannya yang kena lihat. Berapa dia timbang semuanya, berapa amalan dia. Layak tak layak untuk masuk ke dalam surga Allah. Sementara kita masih hidup ini lah, kita maaf banyak lah. Sementara kita masih ada saki baki kehidupan ni lah, gunakan dengan sebaik-baiknya saki baki. Saya berani bercakap saki baki kehidupan. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Dah mati tak boleh buat apa bang. Dah mati tak boleh buat apa. Dah dibungkus diam, dimandikan diam. Diam dah. Elok pun dia diam. Dia cakap lagi susah. Kita kapan dia diam. Sumbaklah apa-apanya pun, punggung dia semua ke sumbak dengan kapan dia diam. Nganga-nganga lah, nganga dia. Dia tak boleh buat apa. Semua ditutup hidungnya, mulutnya, rongga-rongganya tutup dengan kapel. Allah, tak boleh buat apa dah, dia diam je. Ambil dah. Dia menuju ke sana dan kita pun akan jadi macam tu. Pasti akan jadi macam tu. Pasti akan berjumpa juga. Cuma Allah beritahu satu je, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Nak mati, matilah. Macam hari ni paper keluar kan, dia bertuas air tawar, mati itu Bilal. Lepas Bilal azan, meninggal dia. Oh, lepas azan tak macam mana dia sakit-sakit, mati bang. Sama juga di Serapuh, ada Imam Serapuh, tapi pada waktu itu saya bertugas di Mekah. Dipantau telefonnya atau hantar SMS pada waktu itu. Subuh bang, imam tu tepi masjid. Yalah lepas azan dia sembahyang sunat lah. Lepas sembahyang sunat tumbang tu kat tengah-tengah masjid betul-betul, tengah-tengah masjid tu dia meninggal. Allahu Akbar. Satu lagi di Johor kan tadi kan? Satu lagi di Johor. Ada dua semalam, satu lagi di Johor. Tengah sembahyang lepas doa-doa ni Saban malam pukul 9 dia dah jalan. Kuasa Allah. Mati yang tengah sembahyang, tengah wirid. Allahu Akbar. Ini matinya tengah curi kabel telefon. Allahu Akbar. Sabar ni. Baiklah ya, saya katakan tadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baiklah, hukum meninggalkan puasa tanpa keuzuran. Apakah hukum meninggalkan puasa tanpa keuzuran? Disebabkan puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam. Semua tahu puasa itu merupakan rukun Islam, rukun asas. Dalam sembahyang ni ada rukun bang ya. Kalau kita sembahyang tak kira imam ke, tak kira makmum ke, sekurang-kurang bukan sekurang, dia mesti tahu mana dia rukun-rukun sembahyang. Kalau sengaja ditinggalkan rukun sembahyang, habis tak sah. Ulang balik. Di berlaku di Teluk Intan baru-baru ni lepas Isra Mi'raj dia bertanya, "Ustaz, nak tanya, kenapa Pak? Sini ada kesilapan sikit dari itu sembahyangnya." "Silap apa?" katanya. Dia imamnya baca Isya, surahnya panjang katanya. Lepas dia baca surah panjang dia terus sujud, dia tak ada rukuk. Tapi kita dah subhanallah pun dia nohin je, tak tahu je. "Kau mau ikut dah?" Saya tanya, "Kau mau ikut dah?" "Ikut." Ikut. Lepas tu dah cukup 4, dia tambah 1 rakaat lagi katanya. Jadi 5 kan? Bang, sembahyang ni bukan macam tawaf. Tawaf tak apa lah. Silap 1 kita boleh tambah 1 lagi. Ataupun kita was-was kita boleh tambah 1 lagi. Sembahyang tak boleh. Teruskan, wajib diteruskan, tapi dia wajib diulang balik sembahyang. Teruskan juga salam-salam, tapi dia wajib ulang semula. Kita kalau sembahyang, kalau kita sembahyang was-was dan cerita bang, kita sembahyang seorang diri, kat rumah was-was 3 ke 4, 4 ke 3 ni, 3 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 4, 4 3. Makanya dia wajib tambah 1 lagi. Itu kalau kita was-was macam tu, sembahyang seorang diri kat rumah. Sembahyang Isyak kan, matanya benar ngantuk, lupa pula
4-3-3-4-4-3. Tak boleh kita lantak situ 4 ni lah, tak boleh. Itu wajib tambah. Kalau kita seorang itu wajib tambah seorang. Tapi kalau kita sengaja kita berjamaah diulang-ulang dia pun turun juga, itu batal, maka dia wajib ulang juga. Meninggalkan rukun sembahyang, maka sembahyang tidak sah. Nah, meninggalkan salah satu daripada rukun sembahyang dengan sengaja, hukumnya adalah tidak sah, maka diwajib ulang balik. Begitu juga dengan puasa. Puasa merupakan rukun Islam. Rukun Islam. Barang siapa yang sengaja meninggalkan rukun Islam, saya tak kata apa itu hukuman Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah kafir dia. Murtad dia. Nauzubillah, subhanallah. Okay, ya? Disebabkan puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam dan termasuk kefarduan yang diketahui dari secara mudah, maka orang yang mengingkari kefarduannya adalah kafir. Sengaja kafir. Punya ramai umat Islam tak puasa. Subhanallah. Sengaja bang, sengaja. Kalau tak sengaja tak apa, dia tak paksa. Islam ni tak paksa. Sakit perut umpamaan, muntah-muntah bang. Pagi-pagi subuh-subuh muntah-muntah, dia tak lama tak apa, itu boleh. Ini yang sengaja tak nak puasa, sengaja tak nak puasa, sengaja tak nak solat, hukum dia adalah kafir. Kafir dia bang. Tak ada sebab kita sengaja nak meninggalkan perintah Allah. Sengaja. Dalam hukum fiqh pun disebut. Umpamaan contohnya lah seorang perempuan hamil, baru kahwin hamil, nak masuk 3 bulan, masuk 4 bulan, muntah-muntah bang. Kadang-kadang yang muntah bukan perempuan, yang jantannya muntah-muntah lebih-lebih kadang-kadang. Pagi-pagi dah muntah-muntah, keluar semuanya bang, petainya keluar, udangnya keluar, licikangnya keluar, limahnya keluar, semua keluar, pagi-pagi keluar semua. Maka tak payah puasa lah. Dah lah. Tiap pagi ustaz, tiap sebulan mutuh saya Allah ustaz. Kalau Allah betul, tak apa. Besok ganti. Orang yang mengandung, itu orang yang mengandung ataupun orang yang menyusukan anak. Itu dalam hukum adalah atasnya ada disebut. Orang yang menyusukan anak, anaknya seorang tu jantan, gemuk, gede bah budaknya, baru 6 bulan. Nyusunya kuat pula tu bang. Nyusunya kuat, nyot sampai lembik maknya sampai letih, buka puasa. Tapi besok wajib dia bayar fidyah dan wajib dia qadha balik. Itu hukum dia. Dia ada di atasnya ada disebut. Semuanya ada. Dia memang fardu, tapi ada kemudahan. Dah tua sangat tak apa bayar fidyah je. Puasa ganti pun dia tak boleh. Tak apa, bayar fidyah. Dah tua dah, umurnya dekat 80 lebih. Dah tak lama dah meleleh helionya dah. Tua benar dah. Otaknya normal, tapi dah tak larat puasa, tak apa. Bagi dia makan. Bayar fidyah. 1 hari 1 mud. Ada di atasnya. 1 hari 1 mud lebih kurangnya 800 gram Baghdadi. Tapi sebenarnya bukan, bubuhlah sekilo lah, senang. Maknanya sehari sekilo, 30 hari 30 kilo. Kalau orang tu dah tak lalu puasa. Yang tak lalu puasa. Tapi yang lalu puasa tak boleh. Macam kita aku tak sahajalah, aku tak nak puasa, aku nak bayar fidyah, boleh? Tak boleh. Jadi wajib ganti lain dulu. Wajib ganti dulu. Baru tak lalu baru dia ganti fidyah. Ini hukumnya macam tu. Bukan kita boleh mentang-mentang duit kita banyak, aku bayar fidyah je lah. Tak boleh. Tak boleh lah. Okey ya. Okey tadi. Maka orang yang mengingkari kefarduan adalah kafir dan hendaklah diperlakukan sebagaimana diperlakukan terhadap orang-orang murtad. Hendaklah diminta bertaubat, insya-Allah. Kalau maknanya dia bertaubat pun tak nak degi benar orang ni. Sekiranya dia bertaubat, taubat itu diterima dia. Kalau dia tidak mau bertaubat, hendaklah dibunuh sebagaimana melaksanakan hukum hudud kesalahan murtad. Nampak? Ramai bang, minta maafnya yang bang sini tak adil lah sana. Ramai orang tak puasa. Ramai bang orang tak solat. Siap kadang-kadang kenapa tak solat? Siapa yang ada ngaji cikgu tanya dia, bukan saya cabar ada bang, saya cabar. Baru-baru saya ceramah. Dia punya ceramah Isra Mi'raj tadi tu lah kan. Ramai.
1000 lebih. Dia punya student, cikgunya berada keliling dalam macam di ruangan pemeriksaan tu duduk bersila. Saja 1000 lebih yang sembahyang tak sampai 100. Bayangkanlah, berpuluh-puluh orang bayangkan. Cikgunya pun giling kepala. Tak sangka ustaz boleh tanya benda macam ni. Apa alasan kita tak nak solat? Padahal besok mula-mula yang akan ditanya itu, bang, solat yang akan ditanya mula-mula. Kenapa tak nak solat? Bukan saya nak cabar tak siapa-siapa yang ada cikgu sekolah menengah, sekolah rendah tu saya cerita lah, sekolah rendah kan. Sekolah menengah tak kisah jangan tanya budak tingkatan 1, tanya budak tingkatan 5 yang tingkatan 5 yang A punya. Yang RK ke apa, tanyalah. Siapa yang solat subuh pagi tadi? Angkat tangan. Udah tu. Dah sekarang dia meratai tu bang, sebenarnya. Mak kita dah masuk sekolah-sekolah tu, kita dah masuk. Ya Allah, apa jadi macam ni? Mungkin terlalu banyak hiburan, terlalu syok dengan telefon, internet, WhatsApp, mungkin sampai lupa dengan Tuhan. Ya Allah, apa sebabnya kita lupa dengan Allah? Kenapa kita tak solat? Kenapa kita tak puasa? Padahal esok yang ditanya itu, bukan Allah melarang kita nak berseronok nak tengok apa, taklah, Allah tak melarang bang. Tapi janganlah sampai lupa dengan Tuhan. Fa aina tashabun, kalau kita tak nak beriman, kita tak kufur, nak bagaimana? Lalainya jumpa dia juga, lalai. Budak universiti bangga macam tu, ya Allah. Ada saya ngajar budak giat pun macam tu juga. Tiap minggu saya tanya dia sampai separuh tak. Ya Allah, tiap minggu kau tak sembahyang. Engkau tiap hari tak sembahyang ke? Saya tanya betul-betul. Bapak saya pun tak sembahyang, saya nak dekat apa dia. Mak bapak saya pun tak sembahyang, Ustaz. Nak kata apa saya, bang? Ya Allah, mak bapak satu keluarga sama je, nak jadi apa, bang? Duit banyak berguni-guni pun tak guna, bang. Minta maaf bukan saya cabar dak lah. Duitnya banyak pun berguni-guni pun tak guna, bang. Seduit tak guna, bang. Betul. Kalau tak solat, kalau kita jauh dengan Allah. Sebab kenapa saya kata begitu? Yang bagi duit tu siapa? Engkau nak seronok-seronoknya macam mana pun lah, yang kita jumpa dengan Allah. Yang mula-mula ditanyai besok solat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj penyerahannya solat. Solat tu macam pasport merah. Kalau kita pasport merah tu, kalau kita nak pergi luar negara, bang, dia mesti bersih, rekod, tak ada rekod apa-apa lah, bang. Sekarang dia tak main cop-cop, tak ada, bang. Tak ada. Dulu ya kedugang, tak ada. Letak je kat cermin tepi je tu ya. Letak je tu. Besinya ngangkat, bang. Ni automatik, bang. Otak besi tu lagi pandai daripada otak manusia. Betul. Letak nak pergi Mekah dia main letak macam ni ya. Sip, letak macam ni ya. Pasportnya tak automatik betul. Subhanallah, Allah punya kuasa. Besinya ngangkat. Ni. Kalau ada rekod bang, kau tonyo lah bang, kau tonyo. Tak mau ngangkat bang dia. Kat Mekah lagi dahsyat. Dia punya undang-undang dia. Dia punya keselamatan, ciri-ciri keselamatan. Subhanallah. Keliling bang, kamera semua ada. Tengok pak tek, keluar tak keluar gambar dia. Keluar gambar memang tak boleh balik dah, bang. Kalau kita buat rekod di Mekah, kita buat hal lah, jenayah sebenarnya. Mekah lagi dahsyat. Yang lebih masa tak balik, yang nyuruh umrah lari tak balik, nak lari mana? Baliknya keluar, rekodnya keluar sering. Tu dia. Meluluh macam mana pun, Allahu Akbar. Kita dengan Tuhan pun bisa macam tu. Pasportnya apa tu bang? Pasportnya adalah solat. Maknanya kalau solat kita tak cukup, tunggang langgang, maknanya dia tak boleh masuk ke dalam syurga Allah. Kalau maknanya tak boleh masuk ke syurga Allah, bukan duduk bawah kelapa sawit, duduk bawah getah, tak ada. Duduk bawah air, tak ada. Maknanya tak boleh masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya apa bang? Neraka lah tempatnya. Yang lain ikut bang, yang lain ikut ibadah itu ikut ya bang. Sedekah ikut je tak payah, dia puasa. Yang penting mula-mulanya solat. Solatlah yang paling penting sekali. Tekankan tang tu lah, tang anak-anak cucu kita semua, tang tu lah kita kena tekankan. Insya-Allah lah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Inna a'tainakal kautsar. Aku sudah mengurniakan kenikmatan yang banyak kepada kamu. Memang ya. Fasalli. Memang disuruh fasalli. Sembahyanglah. Waktu saya katakan kalau kita duitnya banyak, pangkatnya besar, keretanya besar, bininya besar-besar belakang, tapi kalau tak solat tak ada guna makna apa. Betul tak? Bukan saya nak cabar dah. Tapi itulah realiti sebenarnya.
Kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala lah nak buat apa? Nak pergi mana? Fa aina tasabur? Kenapa kita tak nak puasa? Ya Allah, puasa tu seronok. Mula-mula je tak ada apa-apa lah, dah masuk gear 1 nah, masuk gear 2 dah masuk gear 4 habis. Kejap je, kadang-kadang Allah sedih. Puasa dah habis. Kalau boleh tambah lagi minta tambah tak apa, tapi tak boleh ditambah. Bolehlah tambahnya puasa 6. Tapi kita puasa orang lain tak puasa tak boleh jadi juga. Nah, puasa 6 tu ada diceritakan fadilat puasa 6 tu macam mana, kita nak buat macam mana. Yang kita buat minta maaf macam mana, yang kita buat tu tak jadi pak. Rasulullah kata apa? Barang siapa yang puasa 6 seumpamaan dia puasa sepanjang tahun. Panjang tahun tu maknanya sepanjang puasa Ramadan ini dengan puasa pahalanya tu macam puasa hari-hari. Tapi puasanya macam mana? 1 Syawal dibuka, 2 Syawal dipuasa, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal, 8 Syawal baru raya. 8 Syawal dia kena direct. Kita celam-celum. Jiran sebelah masak kambing bakar, kita dah puasa tengah hari pun kita buka. Jiran sebelah bawa ikan keli pun kita buka. Tapi masalahnya saya katakan tadi, kita tak boleh celam-celum. Pahalanya dapat juga, tapi tak sama seperti mana puasa yang direct saya katakan tadi. Nah, apakah hikmah rahsia? Sikit lagi banyak, dah azan dah ni. Sikit lagi. Apakah hikmah rahsia faedah puasa? Di peringkat awal lagi sebabnya seorang muslim mengetahui bahawa puasa Ramadan adalah ibadah telah difardukan oleh Allah, satu kefarduan, ibadah fardu. Maka ibadah yakni seorang muslim melaksanakan sebagai memenuhi titah perintah Allah, titah perintah Allah. Sebab itu saya katakan puasa bukan saja puasa. Hikmahnya besar bang. Besar, tapi kita tak yakin. Dan menunaikan hak perhambaannya kepada tanpa melihat apa. Sedarlah diri kita ni hamba. Kenapa kita tak nak taat perintah Allah? Kenapa kita bergaduh? Kenapa kita lalai perintah Allah? Hamba dia. Sekiranya seorang muslim telah melakukan perkara tersebut, maka sebab itu tidak ada halangan baginya untuk mencari hikmah dan rahsia ketuhanan yang tersembunyi di sebalik suatu ibadah seperti puasa, solat dan lain-lain. Hikmahnya besar. Sebab itu saya katakan tadi, yang ditengoknya esok itu pahala puasanya, pahala sedekah-sedekahnya, pahalanya besar. Kenapa kita tak nak? Sembahyangnya nak ditengok itu, bukan sawitnya. Minta maafnya ya kan mak? Ialah bukan salah kita nak buat sawit duitnya banyak, sawit mahal 500. Tak salah. Carilah siapa 10 tan ke 20 tan jalannya, tapi jangan lupa dengan Allah. Yang masalah sampai lupa dengan Allah terus, lupa terus, ini yang masalah. Nak cari kebahagiaan, kesenangan, kekayaan, Allah tak melarang, juallah. Tak kisah abang nak jual apa pun, jual ikan ke apa, ke sopak ke apa, jual. Tak ada masalah, memang disuruh kita mencari rezeki pun. Tapi jangan sampai lupa kita dengan Tuhan. Ini masalah sampai lupa dengan Tuhan, sampai tak nak solat, sampai tak nak berjamaah, sampai tak nak puasa, halal haram tak kira, dah langgar. Masing-masing bertuhankan hawa nafsu, masing-masing nak menunjukkan kekuatannya, nak menunjukkan hero-nya. Kadang-kadang nak jadi hero lah konon-kononnya lah, umpamaan contoh. Subhanallah, macam mana nak jadi kuat? Allah Maha Kaya bang, minta maaf yang banyak. Allah Maha Kaya, Allah telah muji itu sebenarnya. Di antara sifat puasa yang sahih yakni menyederkan hati seorang mukmin terhadap muraqabah Allah. Kita kena ingat, menghampirkan dirilah kepada Allah. Allah sayang. Ya ayyuhal, macam sambungan ayat tadi kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Sambungan ayat kala tadi. Masuklah dalam Allahu Akbar, sampai seolah-olah sampai Allah merayu, takkan tak nak. Ya Allahu Akbar, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabb, kembalilah kepada keredaanku ya Allah, buatlah yang sepatutnya kita nak buat. Memang disuruh pun, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang jiwa-jiwa yang baik-baik, katanya kan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik,
Irji makna kembalilah kepada Tuhanmu, nak mengharapkan keredaan Dia. Kenapa kita tak nak? Pelan-pelannya pun kita jumpa Dia juga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam gunungan-gununganku, masuklah dalam surgaku, sampai Allah merayu macam tu bang. Takkan tak nak. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah beritahu dah. Sebab kesudahannya kita nak harapkan itu kesudahannya itu. Mesti situ. Tak lama mana pun tengoklah kanan kiri kita dah ramai dah, tak ada lah. Okey ya. Menghampirkan diri murakkab Allah Azza wa Jalla. Ia disebabkan apabila orang yang berpuasa menghabiskan sebagian waktu siangnya, dia akan merasai lapar dan dahaga. Maka jiwanya ingin makan dan minum. Tengah lapar-lapar tu. Pukul 11.30, pukul 12, 10, 10.30, 12. Hei bang, tengah nyang ikan tu teringat dia kalau dapat milo ais ni, subhanallah. Umpama contoh kalau dapat bang tengah, hei subhanallah, janganlah dibuatnya. Tapi kita tak, aku puasa, tak teringat pun. Kalau beriman tak teringat, tak terfikir pun begitu. Tapi kalau calang-calang, kalau dibaginya dalam pukul 10.30, pukul 11 tengah-tengah lapor tu bang, dengan panas-panas dibaginya Nescafe ais ke Milo ais, subhanallah bang, sapo je lah. Tetapi perasaannya mengatakan bahawa dirinya berpuasa menghalang daripada murni kehendak jiwanya sebagai melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini larangan Allah. Daripada bertentangan jiwa ini akan lahirlah kesedaran hati dan suburlah perasaan murakkabah Allah Ta'ala, menghampirkan diri kepada Allah, serta berteruslah ingatan kepada rububiyah, ingat kita kepada Allah, sedar bahawa Dia adalah hamba dan tunduk kepada hukum Allah dan mematuhi kehendaknya. Memang wajib kita ikut. Sedar diri kita ni hamba Dia, nak menghampirkan diri. Tak apa, lantaklah. Tapi kalau dah tak lahat benar, tak akil. Kalau dah tak lahat benar lah, tapi janganlah makan air ramai pula. Umpama lagi benda, umpama panas bang, Allah tikonya ngamuk pula di pasar Raja tu sampai tengah hari bang. Nampak air pari tu macam melecikang rasanya dah. Terjun je lah bang, dah tak lahat pun dah tak lahat, dah lembik penuh dah. Tapi kalau kita tak lahat, kalau dah tak lahat balik je lah, rehat. Apa kita nak kerja teruk-teruk? Lahat bang, insyaAllah. Yang saja-saja dibuat tak lahat tu yang salah. Awal-awal pergi bendang, awal-awal pergi ladang, pukul 8 dah siap bawa kopi panas, bawa nasi lemak panas-panas lagi, pukul 8. Itu saja kau tak nak puasa. Tak boleh. Nah, Ramadan adalah bulan suci dibandingkan dengan semua bulan dalam satu tahun. Bulan suci. Allah Azza wa Jalla menghendaki hamba-Nya supaya memenuhnya dengan ketaatan dan mendekatkan diri kepada. Sebab tu saya katakan nak rapat tu bukannya saja saya rapat dibayar bang, dibagi upah yang mahal, takkan tak nak. Nah, juga mengisi setinggi-tinggi makna perhambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah sukarnya untuk merealisasikan perkara ini apabila berhadapan dengan hidangan makanan, berada di majlis minum, selepas perut diisi penuh dan setelah naik hawa makan ke dalam pikiran otak. Jadi pensyariatan puasa pada bulan ini adalah jalan paling mudah untuk memenuhi hak Allah dan melaksanakan kewajipan perhambaan kita dengan ingat. Sehat insyaAllah. Allah Maha Kaya. Sesungguhnya kehidupan seorang muslim yang sentiasa berada dalam keadaan kenyang pasti akan memenuhkan jiwanya dengan sifat-sifat yang keras dan menyuburkan faktor-faktor pelampauan. Kedua perkara ini bertentangan dengan keadaan sebenar seorang muslim. Islam mengajar. Jadi pensyariatan puasa akan bersihkan jiwa dan menghaluskan perasaannya. Sifat penyabar, lemah lembut, tidak kasar. Tapi diuji bang, bila puasa itu diuji. Kadang cepat pemarahnya, kadang-kadang setelah ada bulan. Sabar je lah. Allah Maha Kaya bang, subhanallah. Di antara prinsip terpenting tertegaknya masyarakat Islam yakni saling kasih mengasihani dan sayang menyayangi sesama umat Islam. Itu untuk kita tarawih, tidak malam, kita berjumpa. Amat sukar bagi si kaya untuk mengasihi si miskin dengan kasih sayang sebenar, tanpa dia merasai kesakitan dan kepayahan kemiskinan, juga kepahitan, kelaparan dan penderitaan. Baru dia tahu macam ni lah orang yang susah. Dia merasai insaf. Ramai sahabat-sahabat kita semua Islam tak puasa. Bukan tak puasa, tak ada apa nak dimakan bang.
kelaparan, tak ada makanan dah. Layarilah WhatsApp internet apa, tengok sendirilah keadaan macam mana saudara-saudara kita di luar-luar sana, bang. Menderitanya mereka, subhanallah. Bulan Ramadan adalah sebaik-baik pengalaman yang akan diperoleh si kaya mengenai perasaan si fakir. Ini menjadikan hidup bersama si fakir di alam kepedihan dan dihalang daripada memiliki makanan. Dari sini puasa adalah sebaik-baik perkara yang akan menimbulkan faktor-faktor kasih sayang, rahmat dan kasihan di dalam jiwa si kaya, insyaAllah. Ada rasa simpati, bantu-membantu, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. InsyaAllah selamat kita di dunia dan selamat kita akhirat, insyaAllah. Semuanya diajar sebenarnya, semuanya sudah diasuh. Okeylah, cukuplah sekali dulu ya. InsyaAllah panjang umur rahsia, kita jumpa lagi nantilah. Lepas air lah cuti, insyaAllah. Nah, kalau ada tazkirah saya datang esok, insyaAllah panjang umur. Kalau ada tazkirah, kalau tak ada tazkirah sabar je. Okay, minta maaf banyak-banyak mana-mana keterlaluan terkasar bahasa bicara saya minta maaf banyak-banyak. Aku qouli hadza wastaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.